Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Petang ni ada kelapangan masa untuk nak berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan manfaat menyimpan emas. Kebetulan petang ni baru lepas ziarah rakan saya, cikgu lah sekolah pasti. Dia ada kemalangan, patah kaki, tak boleh bergerak, dan suami pula kena stroke. Jadi kita walaupun PKP dengan SOP yang ketat, kita boleh hadir jugalah untuk ziarah. InsyaAllah boleh bantu sikit sebanyak lah kepada keluarga untuk meringankan beban. Bersama saya Rozilah Public Gold bersiaran secara langsung petani, nak berkongsi manfaat menyimpan emas kepada semua rakan-rakan muka buku. Semua orang tahu, orang faham tentang emas. Banyak kategori lah emas ni. Ada emas hiasan, ada juga emas khas untuk kita simpan. Lagi lama kita simpan, lagi bernilai aset yang kita simpan tersebut. Dari segi untuk jangka masa panjang, emas ni dia ada kenaikan harga. Untuk tahun semasa, turun naik emas itu adalah perkara biasa. Bila kita tengok dari segi graf harga sekarang ni, ada harga semalam contohnya harga lagi murah. Itu perkara biasa dalam emas, ya. Terima kasih yang sudi menonton siaran langsung ni. Macam ilmu yang kita dapat ni, ilmu emas yang kita dapat, yang kita perolehi, yang kita belajar, kita kena kongsikan. Saya nak kongsilah pada rakan-rakan buku semua. Kita perlu ada ilmu tentang emas, supaya bila kita simpan emas, kita akan simpan dengan senyuman. Bukan kita rasa rugilah simpan emas. Tak akan rugi simpan emas waktu kita beli, selagi emas yang kita ada kita tak jual. Kita akan rugi sekiranya kita jual emas dengan harga yang lagi murah pada harga yang kita beli. Itu maksud ada kerugian tu. Makna kata bila kita beli emas, sama ada pada harga murah ataupun mahal, kita beli dengan ada ilmu, dan kita perlu konsisten simpan emas, ya. Kerana kita kena sedar, wang fiat ni kita mudah untuk kita nak belanja lah. Contohnya, bila kita ada duit, kita fokus kita lebih kepada nak berbelanja perkara-perkara yang perkara yang kita tidak perlu. Macam kita simpan emas ni, maknanya kita tukar duit. Kita tukar kepada bentuk emas. Maknanya dia kekal duit. Emas dia kekal duit. Bukan kata bila beli emas kita tak ada duit. Tu kesilapan lah sesetengah pihak yang berfikiran begitu. Makna kata kita still ada duit. Kalau kita terdesak, kita boleh gadaikan emas ni kat mana-mana arahnu. Kena pastikan emas yang kita beli itu adalah mesra arahnu. Mana-mana arahnu akan terima emas kita. Terima kasih Siti Hajar, Nur Syamsul Bariah, Khairul Sukri kerana menonton saya punya bicara petang ni. Just santai-santai bicara. Nak berkongsi ilmu lah sedikit sebanyak, kerana manfaat dari segi simpanan emas ini. Kenapa kita perlu simpan emas? Kita kena ada matlamat dan kita ada tujuan. Macam saya, tujuan saya menyimpan emas ini salah satunya adalah untuk pendidikan anak-anak. Dalam Public Gold dia ada pelbagai platform untuk membantu masyarakat supaya mudah untuk nak menyimpan emas. Dia ada akaun emas JAP contohnya. Serendah RM100 dah kita boleh buka akaun tersebut. Dan ada juga kaedah macam syariah easy payment purchase tu, lebih kepada macam kita main kutu lah. Setiap bulan ada komitmen bayaran. Habis bayar kita akan dapat emas tu. Mak kutunya adalah Public Gold. Tak ada istilah nak bayar kepada si anu. Tak ada. Semuanya adalah dari segi security-nya adalah selamatlah kepada kita sebagai penyimpan emas.
Okey. Kalau kita lagi satu, bila kita ada emas ni, okey, kita mendorong sifat kita daripada tidak boros dan tidak berbelanja. Okey, biasanya kalau dapat gaji, ada je otak kita melayang nak membeli itu ini kan. Maknanya dari segi sekarang ni mudah nak beli. Okey, dekat dengan online macam-macam aplikasi ada. Okey, tetapi bila kita terjebak dengan emas ni, otak kita dah lain dia punya tuning dia. Okey, bila dapat gaji, kita akan asingkan dulu komitmen dalam simpanan emas. Okey, itu tuning dia lah. Maknanya bila kita dah ada satu, kita nak tambah lagi satu. Dia punya kata keterujaan untuk menyimpan tu lebih cenderung kepada nak berbelanja. Itu pengalaman orang yang dah mula menyimpan emas. Okey, saya rasa yang kat sini Khairul Samsul Bariah pun ada pengalaman yang sama. Okey. So dealer-dealer saya yang menonton, okey, boleh share live ni, okey, untuk kongsi dengan prospek-prospek anda. Okey. Okey, lagi satu kita punya kena ada matlamat. Okey, at least kita kena ada 1 gram 1 bulan. Okey, untuk simpanan. Kita pelbagaikan bentuk simpanan. Bukan sekadar kita simpan dalam duit dalam tabung haji ataupun ASB ataupun akaun-akaun semasa, tapi kita tanamkan juga keazaman untuk simpan di dalam akaun emas GAP. Okey, bila kita ada akaun emas ni, kita dah tak nak usik. Kita anggap ini akaun emas yang kita lupakan dia. Simpan kita lupa, simpan kita lupa. So kita tengok setahun dah berapa gram kita ada dalam akaun. Itu konsep kita nak menyimpan emas ni. Okey, kita jangan fikir rugilah beli semalam harga murah, harga mahal, lagi ni harga murah lagi. Jangan kita jangan sesekali kita anggap kita beli emas dengan harga mahal tu rugi. Okey, selagi emas berada di tangan kita dan kita tidak jual emas itu, kita tak akan rugi apa-apa. Okey, lagi satu, okey, dalam simpanan emas ni, okey, bukan sahaja untuk dana pendidikan, kita kena jadikan duit dalam bentuk emas ni untuk kita punya dana nak melunaskan hutang. Okey, saya punya keazaman, okey, dalam masa 5 tahun saya akan pastikan emas ini akan membantu saya untuk menyelesaikan hutang piutang saya. Okey, hutang piutang terutama sekali hutang rumah lah yang paling besar. Okey, yang kedua adalah hutang kereta. Semua orang ada hutang kereta dan ada hutang rumah. So kita kena aim dengan emas yang kita simpan, benda dua perkara ni boleh membantu kita dalam menyelesaikan hutang. So kita nak zero hutang. Itu adalah matlamat utama. Okey, akhir sekali saya just nak maklumkan, okey, sempena FB Labs Tuan Syukur Maha Guru Emas Malaysia semalam, seminar berkenaan dengan pelaburan emas bagi tahun 2021, okey, strategi pelaburan emas. Okey, sekarang ni adalah masa terbaik untuk kita nak memulakan langkah sebagai penyimpan emas. Okey, tak perlu nak simpan banyak-banyak, tak perlu nak kita nak merasa beli emas sampai kita rasa lemas. Kita hanya boleh guna bajet yang kita ada. Okey, contohnya dengan 1 dinar ada promosi RM100, RM114 saja sebulan. Okey, hanya yang ini melibatkan komitmen bulanan selama 10 bulan. Okey, boleh buat EPP iaitu Syariah Easy Purchase. Dia macam deposit bayaran lah. Maknanya segi kita sebut deposit bayaran kepada public gold. Selagi bayaran tak selesai kita lunaskan, emas ni masih milik public gold. Okey, selepas habis bayar, kita collect emas ni dekat branch, makna kata itu dipanggil ijab kabul pembelian lah. Okey, jual beli dipanggil jual beli. Okey, barulah jadi emas tu milik kita. Okey, selama 10 bulan, maknanya bila kita lock hari ni, katakanlah 10 bulan akan datang harga emas naik, kita still bayar dengan harga hari ini. Itulah kelebihan Syariah Easy Payment Purchase. Okey, dan ada juga promo untuk 10 gram. Okey, 10 gram bunga emas. Okey, ni rupa dia 10 gram. Okey, boleh buat APP juga, 10 kali bayar. Dalam harga dia RM264 sebulan. Okey,
sangat ni berbaloi lah. Dia punya kita bayar bulanan saja. Tak payah nak one off bayaran. Kita banyak lah jimat. Maknanya macam kita main kutu lah. Istilahnya macam kita main kutu. Okey, kalau kita main kutu duit, kita dapat duit. Lalas duit tu tak tahu tak ke mana kan. So yang ni kita main kutu emas. Okey, emas kita dapat, duit kita pun selamat. Okey. Okey, terima kasih Samsul. Ya, perlu konsisten elak simpanan kecemasan bocor. Betul tu. Betul, saya setuju Samsul. Memang saya sendiri ingat mengalami sebelum saya terjebak dengan simpanan emas ni, saya dah gaji tak ke mana. Kononnya nak simpan komitmen, potonglah juga gaji ke akaun tabung haji, ke akaun ASB. Tapi hujung bulan lalas saya pergi ambil juga. Maknanya dia sukarlah masalah tu, saya tak boleh nak selesai lah maksudnya. Itu adalah diri saya sendirilah yang mengalami situasi ni. So apa nama ni, ubat yang mujarab lah bagi orang yang tak boleh nak simpan pitih ni. Okey, kita simpan mah deh. Kita simpan mah. Ni comel ni mah ni. Ni mah dia ni. Mah ni mah 999.9, keluaran Public Gold. Jangan risau, Public Gold ni reputasi syarikat dia sangat berprestasi tinggi ya. Bukan saja di Malaysia, di Indonesia dan juga Singapura. Okey. Kita punya ahli dalam Public Gold ni dah hampir 400,000. Okey, dah hampir 400,000. So kita ada masyarakat kita di Malaysia 30 juta, lebih kurang dalam 1% lebih je yang hak celik emas. So kita kena kongsikan ilmu emas ni kepada semua masyarakat di luar sana. Okey, saya rasa itu saja saya punya live petang ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Dengan izin Allah, segala usaha ini adalah untuk kita semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.